Assalamualaikum kepada semua sahabat dan salam sejahtera kepada Dr. Chua selaku pensyarah kursus JKL 513. Hari ini saya akan menerangkan sedikit mengenai ringkasan eksekutif projek ini adalah untuk melatih dan mengawal robot penjagaan rumah untuk warga emas dan ia adalah untuk tujuan akademik. Projek ini dipilih kerana penduduk yang semakin tua semakin meningkat dan ramai daripada mereka menghadapi masalah iaitu kurang penjagaan. Justru itu, ia akan mendatangkan masalah kepada warga emas, contohnya apabila mereka terjatuh, tiada sesiapa yang perasan atau memberikan bantuan. Walaupun projek ini adalah untuk tujuan akademik, ia juga dibangunkan untuk membantu mengurangkan keadaan insiden yang berlaku ke atas warga emas semasa mereka tinggal keseorangan di rumah. Dari segi isu sosial pula, projek ini ialah mengkaji kerana semakin ramai penduduk yang semakin tua, iaitu meningkat. Penduduk yang umur semakin tua semakin meningkat pada masa kini. Warga emas mungkin tidak mempunyai anak atau ramai anak mereka tidak dapat menjaga mereka kerana tinggal di luar kawasan. Ini akan menyebabkan peningkatan kadar seseorang warga emas untuk mendapat risiko atau bahaya. Bagi warga emas yang kurang upaya atau mengalami masalah kesihatan, mereka mungkin memerlukan seseorang atau bantuan untuk menjaga kehidupan seharian mereka. Tanpa sesiapa yang bantu mereka, mungkin membiarkan mereka menghadapi situasi yang lebih bermasalah. Tujuan projek ini juga adalah untuk membangunkan robot penjagaan rumah untuk warga emas supaya masalah yang dinyatakan di atas dapat diringankan. Robot yang dibangunkan dalam projek ini adalah untuk membantu orang ramai memerhatikan aktiviti harian warga emas dan mengelakkan daripada situasi bahaya daripada berlaku. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Samsul Bahari bin Suki. Nombor IC 890703035785. Nombor metrik JK12921-13. Berkaitan dengan topik yang saya akan bincangkan ialah kenyataan tentang peluang keseawanan sosial yang berkaitan dengan isu sosial. Bantuan teknikal membolehkan orang tua dan orang kurang upaya ataupun kelainan upaya untuk hidup tanpa bergantung kepada orang lain di rumah mereka sendiri ataupun di tempat-tempat yang memerlukan bantuan robot. Pada hakikatnya, kebanyakan robot yang akan memberikan bantuan dan sokongan untuk penduduk yang semakin tua bagi tinggal di rumah mereka selagi mana mereka mahu tanpa memerlukan jagaan daripada orang lain. Tujuan robot penjagaan rumah adalah menjadikan kehidupan warga emas dan orang cacat atau orang kelainan upaya ini lebih baik daripada masa akan datang. Berdasarkan Pejabat Perangkat Persekutuan, jumlah orang yang berumur 60 tahun ke atas yang mencapai warga emas adalah 1/4 dalam masa 10 tahun yang akan datang. Maka ramai daripada mereka memerlukan bantuan dan sokongan untuk melakukan aktiviti harian seperti mandi, makan, berdiri dan lain-lain lagi. Justru tangan robot boleh membantu mereka dalam melakukan aktiviti harian lebih bebas dan bertenaga. Ini secara tak langsung dapat meningkatkan produktiviti harian mereka dengan lebih baik lagi. Sementara itu, kesunyian juga boleh dilegakan dan menolong orang tua yang pelupa untuk makan ubat-ubatan mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh robot penemat ini. Keupayaan robot bantuan juga telah meningkatkan dari segi kemajuan untuk melakukan tugas-tugas mobiliti seperti pengendalian domestik dan melakukan analisis ke atas individu dan persekitaran di sekeliling mereka juga. Oleh itu, mereka boleh melaksanakan fungsi pemantauan. Robot juga membantu menyampaikan penjagaan kesihatan di dalam rumah dan juga luar rumah dan mengurangkan terhadap pergantungan kepada kaum keluarga yang lain. Okey, itu saja topik yang saya akan sampaikan. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Fahmi bin Ghazali, nombor metrik CK12923 Palang 19. Saya akan menerangkan mengenai keterangan produk dan perkhidmatan penjagaan robot pembantu rumah robotik. Bantuan teknikal membolehkan orang hidup bersendirian tanpa bergantung kepada orang lain dan disokong di rumah mereka sendiri selagi mereka suka. Selain itu, di seluruh dunia, pembelajaran perubatan terus meningkat. Terdapat lebih daripada 30% daripada pembelajaran perubatan ini adalah berkaitan dengan produk yang semakin tua dan juga produk yang semakin meningkat dan tidak memberi efek yang baik kepada masyarakat. K-Obot dibuat dan dibangunkan untuk menyelesaikan masalah yang dinyatakan di atas. K-Obot ialah sejenis robot perkhidmatan mudah alih yang mempunyai fungsi melakukan pengambilan dan pembawa dan banyak lagi tugas sokongan dalam sekitaran perumahan kita. Ia memberi penekanan dalam penyepaduan sosial dan tugas berasaskan ekonomi, contohnya panggilan kecemasan automatik, telefon video serta komunikasi interaktif, pembangunan seni bina, sistem kawalan, reka bentuk mekanikal dan realisasi kenderaan. Algoritma gerakan dan pelaksanaan dan tujuan navigasi ialah fokus kerja yang dilakukan setakat ini. Salah satu pembahagian untuk fasa pembangunan seterusnya ialah penyepaduan lengan robot berpandukan kepada sensor. Lebih-lebih lagi, K-Obot membolehkan mereka memerlukan pendapat penjagaan dan sokongan untuk tinggal bersendirian di rumah sendiri untuk masa yang lebih lama. Ia bukan sahaja memenuhi keinginan mereka untuk berdikari dan berautonomi. Ia juga membantu dan menggalakkan kos mahal untuk rawatan individu. Ia juga untuk mengelakkan kos yang mahal kepada individu. K-Obot ialah robot yang lebih baik kerana ia merangkumi banyak fungsi seperti tugas membantu rumah, bantuan, mobiliti serta komunikasi dan integrasi sosial. Satu-satunya perkara yang perlu dipertimbangkan pada robot berkuasa itu ialah harga robot itu sendiri. Jika K-Obot menjual pada harga yang mahal, sehebat manapun ia tidak akan memberi manfaat kepada masyarakat, terutamanya untuk warga emas kerana tidak mampu untuk membeli dengan harga yang berpatutan. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya pembentangan pada kali ini. Saya berbicara ingin menerangkan sebuah manusia dan kewangan yang diperlukan untuk produk atau perkhidmatan dan organisasi atau pasukan. Rakyat Malaysia yang berumur 65 tahun ke atas akan menjadi lebih 15% daripada penduduk pada tahun 2050 menurut Laporan Tinjauan Ekonomi 2023 yang dikeluarkan pada Oktober lalu oleh Kementerian Kewangan. Angka 2022 ialah 7.3% daripada jumlah penduduk. Untuk melihat masalah yang akan kita hadapi, mari kita lihat demensia, keadaan degeneratif kronik yang tidak dapat diubati yang pada peringkat akhir memerlukan penjagaan 24 jam. Yayasan Penyakit Alzheimer Malaysia yang menganggarkan terdapat antara 204,000 dan 264,000 orang tua yang menghidap demensia pada tahun 2020. Jumlah ini diangka meningkat 3 kali ganda kepada antara 637,500 dan 825,000 menjelang tahun 2050. Peningkatan sebanyak 312%. Terdapat juga potensi penjimatan kos yang dikaitkan dengan penggunaan robot penjagaan warga emas. Walaupun kos awal untuk membeli dan menyediakan robot penjagaan warga emas mungkin besar, kos ini mungkin diimbangi oleh pengurangan keperluan untuk penjaga manusia. Ini boleh memberi manfaat terutamanya untuk individu warga emas yang memerlukan penjagaan berterusan dan mungkin memerlukan beberapa penjaga untuk memberikan sokongan yang diperlukan. Sebagai contoh, kerajaan Jepun telah membangunkan robot untuk menjaga orang tua selama lebih 2 dekad. Dengan pelaburan awam dan swasta meningkat dengan ketara pada tahun 2010-an.
Menjelang 2018, kerajaan negara saja telah membelanjakan lebih daripada 300 juta membiayai penyelidikan dan penggunaan untuk peranti sedemikian. Pada pandangan pertama, sebab perlumbaan untuk penjagaan robotik mungkin kelihatan jelas. Hampir mana-mana artikel berita, pembentangan atau kertas akademik mengenai subjek ini didahului oleh pelbagai fakta dan angka yang menimbulkan kebimbangan tentang penduduk Jepun yang semakin tua. Kadar kelahiran di bawah paras penggantian populasi telah mula mengecil, dan walaupun pada tahun 2000 terdapat kira-kira 4 orang dewasa umur bekerja untuk setiap orang yang berumur lebih daripada 65 tahun. Menjelang 2050, kedua-dua kumpulan itu akan hampir sama. Bilangan orang tua yang memerlukan penjagaan meningkat dengan cepat. Begitu juga dengan kos penjagaan mereka. Robot penjagaan datang dalam pelbagai bentuk dan saiz. Sesetengah bertujuan untuk penjagaan fizikal, termasuk mesin yang boleh membantu mengangkat orang yang lebih tua jika mereka tidak dapat bangun sendiri, membantu dengan mobiliti dan senaman, memantau aktiviti fizikal mereka dan mengesan jatuh, memberi mereka makan dan bantu mereka mandi atau menggunakan tandas. Lain-lain bertujuan untuk melibatkan orang tua secara sosial dan emosi untuk mengurus, mengurangkan dan juga mencegah kemusatan kognitif. Mereka juga mungkin menyediakan teman dan terapi untuk orang tua yang kesepian, menjadikan mereka yang mengalami masalah demensia lebih mudah untuk diuruskan oleh kaki tangan penjagaan dan mengurangkan bilangan penjaga yang diperlukan untuk penjagaan harian. Robot ini cenderung mahal untuk dibeli atau dipajak, dan setakat ini kebanyakannya telah dipasarkan ke arah kemudahan penjagaan kediaman. Berkaitan robot untuk penjagaan warga emas telah menjadi lebih jelas apabila populasi yang semakin tua terus meningkat dengan semakin sedikit individu yang bersedia untuk menjaga mereka. Walaupun terdapat inovasi yang memudahkan warga tua untuk hidup sendiri dan tidak pindah ke kemudahan khas. Saya Mak Aisyah Ahmad Yasin ingin menerangkan perancangan kelestarian produk atau perkhidmatan. Satu kelebihan utama robot penjagaan warga emas ialah keupayaan mereka untuk memberikan bantuan kepada individu yang mungkin menghadapi kesukaran dengan tugas fizikal akibat masalah mobiliti atau masalah kesihatan lain. Robot penjagaan warga emas boleh diprogramkan untuk melakukan pelbagai tugas seperti mengambil barang, membantu dandanan dan kebersihan, dan menyediakan terapi fizikal ringan. Ini boleh membantu meningkatkan kualiti hidup individu warga emas dan mengurangkan kebergantungan mereka kepada penjaga manusia. Selain itu, robot boleh memberikan tahap bantuan yang tidak dapat dipadankan oleh manusia. Mereka tersedia 24 jam, tidak pernah jemu, dan boleh melakukan tugas seperti mengangkat dan memindahkan pesakit, yang sebaliknya akan meletakkan penjaga manusia pada risiko kecederaan. Mereka juga boleh diprogramkan dengan pengetahuan perubatan khusus untuk membantu tugas seperti memberi ubat dan memantau tanda-tanda vital. Robot ini juga boleh diprogramkan untuk meningkatkan orang dewasa yang lebih tua supaya mengambil ubat mereka melalui pelbagai kaedah seperti isyarat pendengaran atau visual, dan juga boleh membantu memastikan ubat diambil seperti yang ditetapkan. Kesimpulannya, banyak robot penjagaan warga emas direka untuk menjadi sangat interaktif dan keupayaan untuk bercakap, bermain permainan dan melibatkan diri dalam aktiviti lain yang memberi rangsangan mental dan sosialisasi. Ini boleh membantu meningkatkan kesihatan mental dan kesejahteraan individu warga emas yang mungkin berisiko pengasingan sosial atau berasa kesunyian.